A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام والتمييز والماء الطهير المطهر فلا ada gangguan sikit. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Fala yasihu raf'ul hadathi wala izalatul najisi illa bil ma'il mutlaq wa huwa ma nazala minas sama' aw naba'a minal ard. Fa idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bi mukhalatati syai'in tahirin yastaghnil ma'u anhu kaza'faran wal ushnan wal jis wan nurah wal kuhli lam tujzi taharatu bihi wala yadurru taghayyuru bil mukthi wat turabi wat tuhlubi wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wala taghayyuru bi mujawirin kal udi wad duhnil mutayyabi wala tasihhu taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin aw najisin. Baik, kita sambung pengajian fasal yang baru. Kata musannif rahimahullah, faslun wa syurutut taharati anil hadasil asghari wal akbar al islamu wat tamyizu wal ma'ut tahirul mutahhir. Jadi dalam fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan syarat-syarat bersuci, syarat-syarat taharah. Syarat-syarat taharah sama ada taharah daripada hadas kecil ataupun taharah daripada hadas besar. Syarat-syarat bersuci sama ada bersuci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Dan dalam fasal ni musannif hanya sebutkan 3 syarat. Musannif hanya sebutkan 3 syarat, iaitu yang pertamanya Islam, yang keduanya tamyiz, dan yang ketiga air yang suci lagi menyucikan. Kemudian dia agak tafsil, dia perincikan lebih sedikit berkaitan dengan air itulah, air suci lagi menyucikan. Tapi nanti kita akan tengok juga dalam syarah, sebenarnya syarat-syarat taharah ni bukanlah 3 ni saja, tapi ada lagi syarat-syarat yang tidak disebutkan oleh musannif. Ada syarat-syarat yang tidak disebutkan oleh musannif. Syarah kita tolong sebutlah nanti kat bawah nanti. Insya-Allah kita akan lalu juga. Baik. Jadi tengok dulu dalam syarah. Dia kata faslun fi syurutit taharati anil hadatsain. Fasal pada menyatakan syarat-syarat taharah, syarat-syarat bersuci daripada 2 hadas. Maksud dengan al-hadatsain di sini al-hadas al-asghar dan al-hadas al-akbar. Ini hadas kecil dan juga hadas besar. Baik. Jadi sebelum dia masuk kepada syarat-syarat tu, dia nak bincangkan dulu apa itu makna syarat.
Kata syarah hafizahullah, asyurutu jam'u syartin bisukuni ar-ra. Apa ni, syarat syurut merupakan jamak bagi kalimah syartin, kalimah syarat. Dengan bacaan dia bisukuni ra, dengan sukunkan huruf ra. Syartin, jam'u syartin. Apa makna daripada lughah? Makna daripada lughah, wa huwa lughatan, yani asyartu lughatan, ta'liqu amrin bi amrin kullun minhuma yaqa'u fil mustaqbal. Menggantungkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain, yang mana kedua-dua perkara tersebut berlaku pada masa akan datang. Mentaklikkan atau menggantungkan sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain, kullun minhuma, kedua-dua, tiap-tiap satu daripada kedua-dua perkara tadi, yaqa'u fil mustaqbal, berlaku pada masa akan datang. Contohnya, apa ni, orang lelaki cakap dekat isteri dia, in dakhaltid dar fa anti taliq. Jika kamu masuk dalam rumah, maka kamu maka jatuh talak. Maka kamu jatuh talak. Jadi kat situ di situ syarat, ada syarat. Ada syarat, maknanya jika kamu masuk rumah, in dakhaltid dar fa anti taliq. Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak. Jadi sekarang ni dia gantungkan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Apa dia perkara yang awal? Iaitu dia gantungkan dia gantungkan jatuh talak itu dengan masuk rumah. Dan dua-dua perkara ni berlaku pada masa akan datang. Berlaku pada mustaqbal. Itu makna pada lughah. Ta'liqu amrin bi amrin kullun minhuma yaqa'u fil mustaqbal. Ataupun makna dia ilzamu syai' wal tizamuhu. Melazimkan melazimkan sesuatu dan melaziminya. Melazimkan sesuatu dan melaziminya. Kalau kita bagi contoh dalam berkaitan dengan hukum hakam ni kan. Siapa dia yang melazimkan? Siapa dia yang melazimkan, yang meletakkan syarat tu? Yang melazimkan syarak lah, pihak syarak. Syarak dia melazimkan kepada kita dengan sesuatu lah. Dan kita hamba, kita yang melazimi sesuatu tersebut. Kita yang melazimi sesuatu tersebut. Ilzamu syai' wal tizamuhu. Itu secara ringkas lah. Itu makna asyartu. Adapun makna asyaratu, iaitu dengan fathahkan ra, wasyaratu bi fathi ra al-alamah, dengan mana al-alamah. Jamak dia asyrat. Kita selalu sebutkan asyratus sa'ah. Maksudnya alamat-alamat sa'ah, alamat-alamat kiamat. Jadi asyrat tu jamak bagi syarat. Adapun syurut jamak bagi syartun. Itu pada lughah. Makna pada istilah, wastilahan ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Jadi kalau siapa yang pernah mengaji usul fiqh, kalau hampa semua dah mengaji usul fiqh, jadi akan jumpa orang perbahasan ni. Kita dalam usul fiqh akan dibahaskan tentang hukum. Kita akan dibahaskan hukum taklifiyah dan juga hukum wad'iyah. Hukum-hukum taklifiyah yang 5 tu, wujub, an-nadbu, al-karahah, al-ibahah dengan al-hurmah. Itu dinamakan ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklifi. Yang kita orang Melayu sebut ni wajib, haram, makruh, sunat, harus. Itulah. Kemudian ada lagi 5 hukum dinamakan sebagai hukum wad'i. Disebut sebagai hukum wad'i. Apa dia hukum wad'i itu? Syarat, sebab, apa lagi? Mani', kemudian
sihah dan juga fasad. Itu 5 hukum wad'i. Okey. Cuma yang ni kita akan sentuh secara ringkas lah. Jadi siapa yang pernah mengaji usul fiqh, jadi benda yang sama je lah. Benda yang sama. Kat sana pun macam ni juga takrif dia. Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi. Pada istilah syarat itu ialah perkara, barang. Ma tu merujuk kepada syarat lah. Sebab dia nak takrifkan syarat ni. Syarat ni adalah barang ataupun perkara yang lazim daripada ketiadaannya tiada masyrut. Sekarang ni kita nak bahaskan syarat kan. Kita nak bahaskan syarat. Kemudian syarat-syarat ni disyaratkan untuk apa? Untuk sah mandi, untuk sah wuduk. Betul tak? Syarat-syarat ni disyaratkan untuk sah mandi, untuk sah wuduk. Jadi mandi dan wuduk itu disebut masyrut. Benda yang disyaratkan ada syarat-syarat ni. Dia disebut sebagai masyrut. Mim, apa ni syain, apa ni mash, patu ra, patu waw, ta. Masyrut. Jadi masyrut kat sini apa dia? Benda yang disyaratkan dengan syarat-syarat yang kita nak baca ni. Mandi dan juga wuduk. Okey. Jadi maksud al-adam dalam makna istilah tu ma yalzamu min adami, al-adamu tu tulis atas tu adamul masyrut. Adamul masyrut. Okey. Jadi syarat perkara yang lazim daripada ketiadaannya tiada masyrut. Kalau kita kata sini masyrut kat sini adalah mandi dan juga apa dia wuduk. Maka lazim daripada ketiadaan syarat tiadanya sah wuduk, tiadanya sah mandi. Boleh dapat tak? Sekarang ni disyaratkan pada wuduk apa dia? Disyaratkan pada wuduk Islam. Jadi kalaulah tidak ada Islam, maka tidak ada sah tidak adalah sah wuduk, tidak ada sah mandi. Contohnya orang kafir ambil wuduk. Jadi kita sah tak dia punya wuduk tu? Wuduk dia tidak sah. Sebab apa wuduk dia tidak sah? Sebab tidak ada syarat. Syarat Islam tak ada. Kan? Jadi benda yang lazim tidak ada syarat ni sesuatu yang kalau tak ada dia, maka masyrut pun tak ada. Boleh faham? Kalau contoh lain solat. Solat disyaratkan apa? Solat disyaratkan menghadap kiblat. Solat disyaratkan menutup aurat. Solat disyaratkan suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi kalau tak ada syarat-syarat ni, maka tidak adalah sah solat tu. Kalau dia solat, kita kata solat dia tak sah. Kenapa solat dia tak sah? Solat dia tak sah sebab tidak ada syarat. Sebab syarat ni perkara yang lazim daripada ketiadaannya, tiadalah masyrut. Tiada benda yang disyaratkan dengan syarat tu. Harap boleh nampaklah penjelasan tu. Kemudian adakah lazim daripada adanya syarat mesti ada masyrut? Adakah lazim kalau ada syarat mesti ada masyrut? Maknanya kalau ada orang tu kalau ada Islam, orang tu ada bersifat dengan Islam, adakah mesti lazim orang tu berwuduk? Mesti lazim sah wuduk dia? Mesti lazim sah mandi dia? Tak mesti kan? Tak mesti. Boleh jadi dia Islam tapi tak mandi pun. Boleh jadi dia Islam tapi dia boleh jadi dia mandi, ataupun boleh jadi dia berwuduk, boleh jadi dia tak berwuduk. Ataupun boleh jadi ada manik-manik yang lain yang menegah daripada sahnya wuduk dan juga dia punya mandi. Sebab tu kata syarah wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Dan tak lazim, tidak lazim daripada adanya syarat, tak lazim adanya masyrut,
dan tak lazim tiadanya masyrut. Itu maksud dia. Wujudun wala adam, yakni wala yalzamu min wujudihi wujudul masyrut wala adamul masyrut. Ini wala yalzamu adamul masyrut. Bawah tu pun dia tolong banyak dah, tapi nak tak mau masuk lah, takut pelan-pelan satu-satu dulu. Kita perkenalkan syarat ni dululah. Kenal apa itu syarat. Bawah tu ada sebut sebab, apa dia sebut manik, dia datangkan juga ada takrif dia. Jadi tak lazim daripada adanya syarat, adanya masyrut, dan tak lazim juga tiadanya masyrut. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Lizatihi. Lizatihi itu ada kait, dia ada kait lizatihi. Kenapa dia kait lizatihi? Dia kaitkan lizatihi sebab kalau kita tengok syarat, makna syarat, ma yalzamu min adamihil adam. Kalau ni tak faham pun tak apalah. Kalau faham, alhamdulillah. Pada istilah ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan masyrut, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamu lizatihi, dan tidak lazim daripada adanya syarat, tak lazim ada masyrut, dan tak lazim juga tiada masyrut. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi dia kata tak lazim ada syarat, ada masyrut. Tak lazim. Dan tak lazim juga tiada masyrut. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tapi ada keadaan ada syarat tapi lazim kena ada masyrut. Ada syarat dan lazim kena ada masyrut. Bila syarat dia bergabung dengan sabab. Mudah kata bergabung lah, bahasa mudah bagi mudah faham. Ada muqaranah, ada syarat dia berserta dengan sabab. Ada gabung macam tu, dua-dua sekali. Maka pada ketika tu wajib, lazim daripada situ ada masyrut. Contoh kat bawah tu dia bagi kharaja biqaulihim li zatihi. Keluar dengan kata mereka, orang ulama, li zatihi itu, dia kata muqaranatu syarti lis-sababi. Beserta syarat akan sabab. Syarat dia berserta dengan sebab. Fayalzamul wujud. Maka lazim wujudnya masyrut. Contoh dia apa? Misalu dzalika wujudul haul. Adanya haul, cukup 1 tahun. Dalam masalah zakat, kita nak kena zakat mesti yang pertama ada nisab. Kan? Yang pertama ada nisab, dan nisab tu berlalu 1 tahun penuh. Tahun hijrah. Okey. Jadi haul itu syarat wajib zakat. Haul syarat wajib zakat. Alladhi huwa syartun li wujubi zakah ma'an nisab. Haul dia syarat bagi wajib zakat serta plus nisab. Dia tambah dengan nisab sekali, berserta dengan nisab. Alladhi huwa sababun lil wujub. Nisab dia sebab wujub. Tak? Nisab dia sebab wujub. Jadi bila ada dua-dua ni, haul tambah dengan nisab, ataupun kita kata syarat plus nisab, maka waktu tu lazim wujud. Lazim wujud masyrut. Lazim adanya masyrut. Sebab lagi orang tanya pula, tadi kata dekat atas tu la yalzam, kenapa tiba-tiba dia kata tidak lazim, kenapa tiba-tiba kat sini lazim? Sini lazim sebab ada gabungan syarat dengan sebab. Yang kita takrifkan tadi itu, kita hanya melihat kepada syarat sahaja, tanpa melihat syarat bercampur dengan sebab. Sebab tu disebut lizatihi. Sebab tu tujuan letak lizatihi. Begitu juga syarat bercampur dengan manik. Bawah tu au muqaranatu syarti lil manik. Syarat plus manik.
Bila syarat tambah dengan manik, ada berserta dengan manik, maka waktu tu lazim adam. Fayalzamul adam. Sedangkan tadi kita kata tak lazim kan? Syarat ni tak lazim. Kalau ada syarat, tak lazim tiada masyrut. Tiba-tiba sini lazim tiada masyrut. Jadi dia nak sebutlah. Sebab tu tujuan dia masukkan li zatihi tu. Misalu zalika wujududain. Contoh yang demikian adanya hutang alal qaul bi annahu mani'un min wujubi zakah. Ini kita bina atas pandangan yang mengatakan hutang itu menegah daripada wajib zakat. Fa innahu yalzamu min wujudihi adamu wujubid dain. Maka sesungguhnya lazim daripada adanya dain, ada hutang, ketiadaan wajib zakat. Faluzumul wujud wal adam fi zalika li wujudi sabab wal mani' la li zati syarti. Okay, cukuplah dekat tu. Tak apa, tak faham tak apa, cuba fahamkan, nanti cuba baca balik, boleh tanya balik. Contoh dia termasuk balik dalam syarah, misalu zalika al-wudu syartun li sihhati solah. Jadi wudu tu syarat, sihhatus solah tu masyrut. Sihhatus solah tu masyrut. Jadi ada syarat, yakni ada wudu, maka adalah sah solat. Tapi tak lazim kalau ada wudu, tak lazim ada sah solat. Betul tak? Tak lazim ada wudu, ada solat. Boleh jadi orang tu tak solat. Betul tak? Boleh jadi orang tu solat. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada sah solat tu. Ataupun boleh jadi ada manik yang lain. Fala yalzamu min wujudihi wujudus salah. Maka tidak lazim daripada adanya syarat, yakni wuduk tu, wujudus salah. Tak lazim daripada adanya wuduk, adanya solat. Wa yalzamu min adamihi adamus salah. Dan lazim daripada ketiadaan wuduk, ketiadaan solat. Boleh faham? Tu syarat, lepas tu ada perbahasan sabab, ada perbahasan manik. Okey. Cukup sekat tu. Masuk, kita tengok hari ni dua syarat dulu. Nanti syarat air yang suci lagi menyucikan, itu kita tangguh dalam pengajian yang lain. Jadi kata musannif rahimahullah, wa syurutut taharati anil hadasi al-asghar wal akbar 15. Dia kata 15. 15 ni dah campur sekali dengan apa yang disebut oleh syarah. Jadi syarat bersuci daripada hadas kecil dan juga hadas besar ada 15. Jadi yang pertama dan yang kedua, al-islamu wa tamyiz. Islam dan juga tamyiz. Tafriq daripada situ, fala yasihhul ghuslu. Tafriq daripada syarat ni, Islam dan tamyiz, kata dia, maka tidak sah mandi wal wudu'u, dan juga wudu' minal kafiri wa ghairil mumayyiz. Maka tidak sah mandi dan wudu' daripada orang kafir dan daripada orang yang tidak mumayyiz. Okey. Sebab apa tak sah? Illah dia li'annahuma ibadatani taftaqirani ila niyyah. Kerana kedua-duanya, Islam dan tamyiz tu, kedua-duanya ibadat yang berhajat kepada niat. Kedua-duanya ibadat yang berhajat kepada niat. Wal kafiru ghairul mumayyiz laisa min ahliha. Dan orang kafir dan budak yang belum mumayyiz, kedua-duanya bukanlah daripada ahli niyah. Bukanlah daripada ahli niyah. Di sini mengingatkan balik kita kepada syarat niat. Kepada syarat niat. Ada beberapa perkara yang berkait dengan niat. Siapa ingat? Bila kita bincangkan tentang niat, kita akan bahaskan beberapa perkara yang berkait dengan niat. Ada berapa perkara tu? Kau lupa habis dah. Lama cuti ya? Ya.
Ahsanti. Betul. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Apa tu? Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Kaifiyatun wa syartun wa maksudun hasan. Ada 7. Apa ni, haqiqatun dia punya takrif dia. Haqiqatun takrif niat, hukmun hukum niat, mahallun tempat niat, zaman waktu niat. Lepas tu kaifiyatun cara niat, syartun syarat niat, maksud wa maksudun hasan maksud daripada niat. Cuma nak sentuh satu iaitu syarat. Kita dalam tu ada salah satunya yang satu perkara yang dibahaskan pada bab niat, syarat-syarat niat. Dia ada syarat-syarat dia. Jadi syarat-syarat dia ada 5. Syarat-syarat dia ada 5. Salah satunya apa dia? Al-Islam. Al-Islam dan juga tamyiz. Dua-dua ni sebenarnya syarat bagi niat. Jadi orang kafir dan juga budak-budak yang tidak mumayyiz ni, mereka tak cukup syarat-syarat ni. Mereka tak cukup syarat. Betul, dia kata dia bukan daripada ahli niat. Sebab syarat niat tu Islam dan juga mumayyiz. Dalam bab niat tu sebut syurutun niyah, antaranya Islamun nawi, lepas tu tamyizuhu ataupun tamyizun nawi. Andanya Islam orang yang berniat tu dan juga mumayyiz orang yang berniat. Kecuali ada masalah-masalah yang dikecualikan. Antara masalah yang dikecualikan iaitu perempuan kafirah. Perempuan kafirah ahlu kitab. Perempuan kafirah ahlu kitab, dia berkahwin dengan orang Islam. Jadi bila dia putus haid, jadi untuk dia halal bagi suami dia, maka dia kena mandi. Dia kena mandi. Jadi suami dia kena suruh dia mandilah. Lagi. Apa saya? Tak. 5 minit. Okey. Tak apa. Okey. Jadi dia perlu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia perlu niat waktu tu. Dia perlu niat. Niat tu tujuannya apa? Untuk menghalalkan diri dia kepada suami dia. Bahkan kata ulama, kalau dia tak mau mandi, suami dia boleh niat untuk dia. Suami dia ambil dia, mandikan dia, dan suami dia niat bagi pihak dia. Seperti mana budak-budak, ini masalah budak pun ada masalah yang dikecualikan juga, iaitu budak-budak yang belum mumayyiz, lepas tu buat haji ataupun buat umrah. Umrah dan haji itu tidak memada bagi haji Islam. Maksudnya nanti bila dia dah balik, dia kena buat sekali lagi haji ataupun umrah. Yang haji ataupun umrah Islam lagi sekali nanti. Sebab waktu kecil tu tak dikira. Tapi kalau lah kata buat waktu kecil, boleh buat. Tapi macam mana dia nak tawaf berhajat kepada suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi dia nak kena ambil wuduk. Tapi dia bukan ahli niat. Jadi ayah dia yang wudukkan dia, dan ayah dia, yakni wali dia yang wudukkan dia, dan wali dia yang niatkan bagi pihak dia. Ini masalah yang dikecualikan disebabkan darurah. Masalah perempuan kafirah tadi, dan masalah wuduk untuk kanak-kanak tadi untuk tawaf. Cuma dalam ni dia ringkas je lah, dia tak sebut. Bawah tu dia sebut lah. Nombor 1 tu dia kata marra fi furudil wudu' sihhatu ghuslil kafirah min haidiha
wa nifasiha litahilla li halilihal muslim wa sihhatu wudu'i ghairil mumayyiz litawaf. Tu dia sebut bawah tu. Dia kata telah lalu pada fardu-fardu wudu, sah mandi perempuan kafirah daripada haidnya dan juga daripada nifasnya, supaya jadi halal ia bagi pasangan dia yang muslim, dan sah wudu budak-budak yang tidak mumayyiz lagi li tawaf, bagi tujuan tawaf. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai situ. Nanti kita sambung kepada syarat yang ketiga. Tapi insya-Allah kita akan lalu juga syarat-syarat yang disebut oleh Asy-Syarih hafizahullah. Wallahu ta'ala alam.